Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran, tafsir surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum, surah yang ke-30, juzuk yang ke-21, surah 30, juzuk 21. Ayat yang kita akan baca pada kali ini bermula ayat 11 sampai ayat 16. Ayat 11 sehingga ayat 16 insya-Allah. Dengan tajuk kuasa Allah mencipta dan menghimpun semula makhluknya, kaum musyrikin putus harap untuk mendapat pertolongan Allah di akhirat. Orang-orang mukmin dan orang kafir akan terpisah pada hari kiamat. Masing-masing hala tuju. Mungkin di dunia ni kita boleh berkawan, kita boleh berpartner, boleh berjiran, kerja sekali, berpakatan dan macam-macam. Tapi di akhirat, yatafarraqun, mereka akan terpisah. Baik, para pelajar sekalian, bagi jemaah yang ada kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 869. Kita baca dulu beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada penjelasannya insya-Allah. Ayat 11. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. Baik, kita balik semula kepada
ayat 11. Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilaihi turja'un. Allah memulakan kejadian sekalian makhluk. Daripada tak ada makhluk ini kepada wujudnya makhluk. Adanya makhluk buat seketika, buat sementara. Selagi diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka makhluk itu adalah di atas dunia ini. Sama ada di alam bumi, alam langit, di celah antara duanya, wujudlah di situ. Itu dia panggil al-insya'. Kuasa Allah Ta'ala al-insya' mengadakan, mewujudkan mereka, al-ihdath mereka kan. Thumma yu'iduhu, kemudian Allah mengembalikannya hidup semula pada hari kiamat. Ingat, hari kiamat bukan makhluk baru tapi i'adah, mengembalikan semula. Kalau kita bahasa kita sekarang ni, kalau buku orang panggil reprint, cetak semula, itu ulang balik. Thumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah jua kamu akan dikembalikan untuk menerima balasan. Kerja kitanya itu jelah. Daripada tak ada kepada ada. Bila ada ni buatlah persiapan, akuan, kita beriman kepada Allah. Kita berasulkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan kembali kepada Allah dengan kita mati. Kemudian dihidupkan bangkit semula, dipanggil i'adah, ulang balik kehidupan di alam yang lain. Maka Allah Ta'ala peringatkan kita, thumma ilaihi turja'un, semua kita, yang besar, yang kecil, yang kaya, yang miskin, pemimpin atau rakyat, orang baik, orang jahat, orang yang soleh, orang yang toleh, orang yang betul, orang yang kelentong, semuanya kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita tengok nota kata apa di bawah. Nota 1382. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, yang kita akan baca ni sampai 16 ni, diterangkan pula dalil-dalil yang membuktikan adanya hari akhirat. Dan bahawa umat manusia pada hari itu terbahagi kepada dua golongan. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat balasan yang sebaik-baiknya, dan orang-orang yang kufur, engkar, akan menderita azab seksa yang seburuk-buruknya. Para jemaah sekalian, ayat ini sambungan kepada cerita ayat yang lepas, ayat 10. Summa kana aqibatal ladzina asa'u su'a an kazzabu bi ayatillah. Jadi mereka yang duduk di dalam neraka Jahannam, ayat ini pula memberi tahu kepada orang yang engkar, memperingatkan orang yang lupa bahawa kita ada satu alam lain, nama dia al-i'adah. Allah Ta'ala kembalikan hidup semula, lin nashri wa lil ba'thi wal jaza'. Alam dibangkitkan semula untuk diberi balasan. Untuk diberi balasan. Jadi kita kena ingatlah. Allahu Akbar. Lam yatruku da'wa bila bayyina. Allah Ta'ala tak akan biarkan tanpa penjelasan, tanpa bayyinah. Maka kita yang beriman, tambahkanlah ketakwaan kita, tingkatkan ibadat kita sentiasa, jauhkan diri daripada perkara-perkara yang tidak baik. Kenapa? Wa ilaihi turja'un. Tuan-tuan dan puan-puannya baru je bangun dari tidur. Dalam kitab Perisai Muslim kita sudah bincangkan, sudah senaraikan di antara doa bangun tidur, apa kita baca?
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita tidur, yang telah menghidupkan balik kita selepas daripada tidur. Tidur ni nikmat tuan-tuan, kecuali ditidurkan. Ditidurkan orang takut. Hari ini di antara yang menjadi kerisauan kita apabila dapat khabar sahabat kita akan ditidurkan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sahabat-sahabat minta maaf, saya akan ditidurkan sebab sudah ramai yang tidur tak bangun dah. Kita minta selamat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita tidur, alhamdulillah, ahyana, menghidupkan balik lepas pada kita mati yang tidur. Allah Ta'ala, Nabi SAW ajar kepada kita, wa ilaihin nusyur. Pagi-pagi lagi Tuhan telah dicuit hati kita. Wa ilaihin nusyur, dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi kalau orang yang ingat macam ni, apa jadi? Barulah kita terasa, aku ni sepanjang hari ni duduk di bawah kawalan keimanan. Aku nak mati, nak kembali kepada Allah. Apakah amalan aku baik? Kalau setakat kawalan SOP, kawalan pergerakan, kawalan ni semua tak jadi belaka. Kalau kita baca berita-berita mencemaskan kita, keranda pengusun jenazah dicuri. Dikatakan ada sindiket menguruskan jenazah. Apa benda kurus jenazah main sindiket ni? Ini kematian, sepatutnya itulah menginsafkan kita. Contoh, ada pula orang-orang yang berebut jawatan, konon-kononnya kawan ni ambil projek banyak, begitulah. Allahu Akbar. Kalau kita letak dalam hati kita keimanan wa ilaihin nusyur, kita tidak akan dengar benda-benda yang pelik tadi. Kita akan dengar hari ini sudah ada 5 ahli qaryah. Alhamdulillah, pengurusi masjid tulis hari ini 5 orang ahli masjid kita telah khatam Al-Quran. Hari ini 10 orang pelajar-pelajar telah hafal Al-Quran. Baru sedap dengar. Ni hari ini tabur masjid pecah. Macam-macam dia punya, Allahul Musta'an. Baiklah para jemaah sekalian, itu yang kita bimbang. Maka kita ni akan terpisah di akhirat esok, orang baik dengan orang buruk. Kita mintalah dengan Allah Azza wa Jalla bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an yaj'alana, supaya Allah jadikan kita semua di kalangan orang soleh dan dibangkitkan kita di akhirat esok ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Baik para pelajar sekalian, kita tafsir sikit. Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu. Allah yang memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian ia mengembalikannya hidup semula pada hari kiamat. Allah Ta'ala wahdahu, yang esa saja yang berkuasa melakukan demikian. Daripada tak ada kepada ada, setelah ada hilang pula, kemudian bangkit semula di akhirat. Thumma ilaihi turja'un ay turaddun, kamu akan dikembalikan kepada Allah pada hari kiamat. Fayujazikum bi'amalikum, Allah Ta'ala balas kamu dengan amalan kamu. Apa amalan kamu, Tuhan balas. Allahu Akbar. Baik, kita pindah kepada ayat 12. Wa yawma taqumus sa'atu yublisul mujrimun. Dan semasa berlakunya hari kiamat. Tadi peringatan, sekarang ni sudah sampai ke hari kiamat. Apakah gambaran suasana setelah kita berada di sana? Dan semasa berlakunya hari kiamat, orang-orang yang berdosa
akan membisu, diam, tak kata apa, serta berputus asa. Yublisul mujrimun, tak tahu nak kata apa dah puak-puak ni. Dia kata al-iblas tanqati'u hujjatuh. Tak ada hujah, senyap ya. Kata orang dia membisu. Dia bercakap juga bila ditanya, tapi nak bercakap apa tak ada hujah. Ya yublis, di mana yai'as. Yublisu dengan mana yai'asu wa tanqati'u hujjatuh. Jadi kita kata na'udzubillah lah. Orang-orang yang jahat di akhirat esok senyap. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sebut tentang keadaan pada hari kiamat. Pada hari kiamat, ya Isa al-musyrikuna min rahmatillah, puak-puak kafir putus dah harapan dia untuk menerima rahmat Allah Ta'ala. Dan mereka juga tidak ada hujah untuk menjawab segala soalan-soalan bagi melepaskan diri mereka dari azab Allah. Tak boleh buat apa dah lah. Semuanya angguk, akur. Tapi masa sudah tamat. Sekarang ni bukan masa akur lagi, tapi sudah masa menerima hukuman. Masa kita nak akur, nak buat persiapan para jemaah, learning. Bahasa Kelantan kata learning. Sekarang learning. Kita kena bersiap sedia. Jangan tunggu di sana baru nak mencari hujah. Tak akan jumpa. Baik, tengok ayat 4:13. Setelah mereka putus harap, tak ada hujah nak mempertahankan diri, sambung dengan ayat 13. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء. Dan makhluk-makhluk yang mereka jadikan sekutu-sekutu, partner bagi Tuhan yang dia buat itulah, sekutu orang panggil. Tidak ada satu pun daripadanya menjadi pemberi syafaat. Tak ada. Untuk melepaskan mereka dari azab Allah. Tidak ada pertolongan. Ailam yakulil musyrikin. Tidak ada bagi orang kafir min ma'budatihim al-batilah. Daripada sembahan mereka yang batil itu, yang mereka jadikan sekutu bagi Allah, syufa'a, penolong yang membantu mereka di akhirat. Tak ada nak bantu apa. Tokoh-tokoh kayu, ketul-ketul batu yang mereka ukir itu pun duduk dalam neraka sekali dengan dia. Allahu Akbar. Wa kanu bi syurakaihim kafirin. Padahal mereka berlaku kufur di dunia dulu dengan sebab makhluk-makhluk yang mereka sekutukan dengan Allah Ta'ala itu. Ini kata apa? Jadi mereka tu tak nak buat sekutu dia tu tak ada apa ni. Orang panggil tak ada kuasa. Dia pun kena campur dengan neraka sekali. Dalam perbincangan kita yang lalu, timbul soalan, kenapa batu, kayu, sembahan tu, dia ni tak ada akal. Dia tak tahu apa, dia mangsa. Tapi kenapa dia campur dalam neraka juga? Kan bagus juga soalan tu. Jadi ulama tafsir dan juga ulama tadabbur mengatakan Allah campurkan orang kafir dan barang-barang sembahan dia tu supaya dia nampak ni. Hak mudah harap sangat tu. Zulfa ni maknanya pengantara yang menjadi orang tengah dia dengan Tuhan, sekalinya dia dalam neraka. Ambil. Kalau dia tak nampak berhala, dia duk mikir juga boleh jadi berhala akan mari tolong dia. Tunggu kayu yang dia anggap sebagai keramat itu akan mari bantu dia. Binaan kubur yang dia gosok-gosok atas dunia dulu, binaan tu akan mari bantu dia. Rupa-rupanya tak ada apa kecuali
seksaan yang ada di hadapan mata. Allahu Akbar. Nas'alullah salamata wal afiyah. Wa kanu bi syurakaihim, syuraka kata di para ulama, syuraka itu maknanya sembahan-sembahan yang mereka ambil di atas dunia dulu. Tak kiralah batu, kayu, pokok-pokok, kepala sungai, kubur-kubur Tok Wali yang mereka jadikan tempat pujaan, tempat mohon pertolongan, masuk belaka. Ada juga pandangan kata alladzina kanu yattabi'unahum ma da'awhum ilai minad dalal, ataupun ideologi sesak yang mereka buat atas dunia dulu. Ini termasuk semualah. Kita kata segala perkara yang lain daripada Allah Azza wa Jalla, agak jumpalah dia tu. Jumpalah puak-puak kafir tu. Wa kanu bi syurakaihim kafirin. Baik. Ayat 14. Wa yawma taqumus sa'atu yawma idzin yatafarraqun. Dan semasa berlakunya kiamat, mereka pada hari itu akan berpecah kepada dua kumpulan. Setelah, dalam tafsir ni kata, pimpinnya kata, setelah selesai perbicaraan. Waktu di mahsyar tu sekali lah, cuma waktu tu sudah berbeza dah. Mahsyar ni sangat dahsyat para jemaah sekalian. Kita sudah baca banyak ayat-ayat yang menyebut tentang keadaan manusia di akhirat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kata tadnus syams yaumal qiyamah. Matahari duduk atas kepala pada hari kiamat. Allah. Matahari duduk di mana? Duduk di atas kepala. Dekat. Maka ada di kalangan hamba Allah Ta'ala yang boleh duduk di bawah bayangan tahtal ars, bayangan arsy Allah pada hari kiamat. Banyak golongan-golongan, di antaranya hadis sab'atun yuzilluhumullah fi zillih. 7 golongan orang yang Allah Ta'ala letak di bawah bayangan. Ada 7 golongan. Ada lagi lah beberapa golongan lain dalam hadis yang terpisah. Di saat itu sudah terpisah kita. Tetapi perpisahan yang hakiki, yang benarnya, iaitu apabila sudah orang mukmin ke syurga, orang kafir ke neraka, na'udzubillah, ketika itu perpisahan yang tidak ada lagi lah, tidak akan bersama, kecuali orang mukmin setelah diselam dalam neraka, dibakar dan dihapuskan dosa-dosa dia, kemudian dibawa keluar dari neraka, dibawa ke syurga. Ana dah sebut dah lalu cerita orang terakhir keluar dari neraka ke syurga. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam rakaman kita, dalam kisah benar dari Nabi SAW, orang terakhir keluar dari neraka, dia berjalan ke syurga. Menarik juga kisah. Mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan hamba Allah Ta'ala yang terus ke syurga, tak akan disentuh oleh neraka. Itulah cita-cita dan harapan kita. Jangan bincang-bincang, tak apa kita pergi neraka apa banyak hari, 4-5 hari baliklah. Lah, ni bukan pusat kuarantin COVID ni tuan-tuan. Ini neraka punya tempat. Sekali diselam, hilang habis segala nikmat dunia yang dirasai atas dunia dulu. Baiklah, Allah SWT sebut pada hari kiamat esok, iftiraq yatafarraqun. Orang yang baik dengan orang yang celaka berpisah. Fakana hadhil hala mutarattibatun 'alal iblas. Dia kata inilah keadaan yang membawakan mereka lagi kecewa, lagi putus harap. Baru ini ingat kau boleh cuik kawan sebelah, bang. Bang, tolong bang.
Ni tak ada orang dari kita. Yang adanya semua yang kena azab. Na'udzubillah. Abu Anas. Tu ada orang cakap, ustaz-ustaz duk buat video, carilah saya kalau tak jumpa. Adakan tajuk tu, carilah saya kalau tak jumpa. Maknanya kalau mu tak jumpa di syurga, pergi cari aku dalam neraka, bawa keluar. Jangan lupa ya, sedap dia pesan. Macam dah semangat sangat nak pergi neraka. Kita kata jangan tuan-tuan dan puan-puan. Jangan duk pesan-pesan cari aku dalam neraka. La. Kita berpesan, ya Allah, sahabat-sahabat semua doakan kita akan bersama dalam syurga. Bukan pergi cari dalam neraka. Ayat tu ayat negatif. Kita panggil orang yang nak negatif ni waktu test COVID je. Waktu berdoa, waktu cakap, tak boleh kita main bahasa negatif, kita kena positif. Kata orang, waktu COVID tak mau positif, waktu lain nak positif. Sama juga gurau-gurau ni, jangan marah kan. Waktu jadi orang, waktu beli barang nak asli. Waktu jadi orang tak mau kita. Sebab orang asli dia ada keturunan dia, jangan kacau. Bukan semua orang boleh mengaku saya orang asli. Tak. Kita kata kita orang saja. Orang Melayu. Orang Islam. Baiklah. Allahu Akbar. Jadi bila berpisah, orang kafir pun makin sedih. Tak ada harapan dah nak dapat pertolongan. Kawan-kawan kita dulu tak ada dah. Duk mana dia orang? Dalam syurga tu. Allahul Musta'an. Kita minta pertolongan dengan Allah supaya Allah selamatkan kita. Jadi pada hari kiamat, terpisahlah dua golongan itu, yang baik dengan yang tak baik. Allah detailkan dalam ayat 15 untuk orang yang beriman dan diikuti dengan ayat 16 untuk orang yang celaka. Na'udzubillah. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا. Adapun kumpulan orang-orang yang beriman. Ya Allah, jadikan kami kumpulan hamba-Mu yang beriman. Mantapkan iman kami di dunia ini dan bangkitkan kami di akhirat bersama dengan iman yang jitu terhadap-Mu ya Allah. Banyak berdoa kita tuan-tuan dan puan-puan. Keadaan sangat cemas. Suasana yang cukup gawat. Kita pula berani-berani pergi lawan. Lawan apa? Lawan langgar syariat. Langgar peraturan. Langgar SOP Tuhan. Ini yang kita takut. Tahu dah belaka tu nak mati. Tapi sempat lagi pergi cari benda karut. Na'udzubillah. Baik. Nak jadi orang beriman ada syarat. Wa'amilus salihat. Dan mengerjakan amal saleh. Tuan-tuan dan puan-puan, nak jadi orang beriman dua syarat. Iaitu yakin dengan hati, kata dengan lidah, beramal dengan anggota, maka amal itu dia nak katakan amilus salihat. Yakin dengan hati, amal ada ke tak? Ada. Itu dia panggil orang yang amal soleh. Kita balik pada soalan yang biasa ditanya. Bagaimana sesuatu amalan itu dikira soleh? Kaifa? Pelajar-pelajar kita sudah hafal dah format ni. Format sesuatu amalan nak jadi soleh, jawabnya kena ada dua syarat. Yang pertama, amalan itu mesti mengikut kehendak Allah Azza wa Jalla, ikhlas kepada Allah, dan yang kedua mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah dia jadi amal soleh. Kalau kita reka sendiri amal boleh? Tak boleh. Nabi sebut dalam hadis, siapa dia reka amalan mardud, Allah Ta'ala akan tolak amalan dia tu. Jangan duk reka sendiri dalam amalan. Awak nak reka kereta berapa tayar, dipersilakan. Nak reka rumah berapa bilik, dipersilakan. Tapi nak reka ibadat, la. Ibadat itu tauqifi, sudah ditetapkan oleh Nabi SAW di dalam sunnah dia. Kemudian dihuraikan oleh para khulafa rasyidin, dihuraikan oleh ulama-ulama tabi'in,
diperluaskan perbincangan oleh para ulama mujtahidin. Alhamdulillah. Kemudian disusun oleh para ulama sampai zaman kini. Sampai zaman kita ini pun kita masih lagi berjalan. Mula-mula anak celik mata dalam dunia ilmu ni. Kita belajar di pondok. Bila kita pergi luas sikit pengajian, duk fikir, ada lagi kau ilmu zaman kita ni, macam tak ada dah. Orang kata macam-macam lah, hilang keberkatan. Jadi sahabat kita, ini mula-mula masuk dalam minda saya. Dia kata, awak jangan pening sangat. Cuba tengok, seorang penulis, nama dia Dr. Wahbah Mustafa Az-Zuhaili. Masa tu tengah tular kitab dia, Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, sedang tular. Tengok ni. Kita pun tengok, 8 jilid. Ini satu baru kita ni. Nanti kita tunjuk yang lain pula. Barulah kita rasa dunia ni luas, perkembang ilmu berkembang. Karena itu bagi saya yang duduk di pengajian melalui proses pengajian daripada kecil di pondok, kemudian tua di universiti, balik tua pula beruban di pondok juga dan juga di college universiti, kita mengatakan tidak ada polemik di antara dua aliran ini, tidak ada. Yang duk buat polemik tu masih tak puas hati dengan itu ini, kita mengatakan belajarlah berlapang dada, terimalah masing-masing ada mumayyizat, ada naqais. Setiap kumpulan ni ada kelebihan, ada kekurangan. Mana ada yang sempurna segala 100%? Tidak ada. Orang yang insaf, orang yang akan jamak di antara dua pendapat, kita kata dua-duanya baik. Alhamdulillah. Jadi para pelajar sekalian, maka menjadi kewajipan pada kita allazina amanu wa amilus salihat. Nak jadi amal tu satu-satu amal soleh, mesti cukup syarat, iaitulah mengikut Quran dengan hadis dan dilakukan dengan ikhlas, baru dia jadi amal soleh. Jadi kita hari ini masing-masing duduk bincang sana bincang sini, bagaimana kita kena bincang nak jadi orang soleh dan amalan kita soleh. Itu syarat yang mengikat. Kalau tak ada hadis ni, man ahdasa fi amrina ma laysa fawaradun, kata Imam Nawawi dalam hadis dia dalam kitab Arba'in, kalau tidak ada hadis ni, banyak orang akan rempuh masuk dalam agama ini yang tidak daripada agama. Hari ini pun ulama-ulama kita sudah kepenatan. Bila dia tengok rempuhan masuk oleh puak-puak yang baru masuk Islam, timbulnya terjemahan kitab-kitab falsafah, sangat timbullah macam-macam, Al-Quran tu makhluk. Sampai hari ini pun polemik tentang Al-Quran ni tak habis-habis lagi. Tak kata Al-Quran makhluk, tapi ayat Quran kena takwil, kena hurai. Pelbagai dia punya perbincangan. Kita kata luaskan perbincangan, tenangkan hati, masyarakat akan menerima maklumat secara harmoni, insya-Allah. Baik. 2. Fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, di mana mereka? Fahum fi rawdatin yuhbarun, maka mereka akan ditempatkan di taman syurga dalam keadaan bersukaria. Allahu akbar. Yuhbarun, suka sangat-sangat dia. Yusarruna fiha sururan syadidan, sangat gembira. Tak gembira apa tuan-tuan? Kita dengar pun, dengar apa? Dengar syurga yang begitu besar, nikmat yang disediakan, kita rasa ya Allah ya Tuhanku, jadikan sentiasa kita doa, ya Allah ya Tuhanku, jadikan aku ni di kalangan ahlinya, ahli syurga. Lepas-lepas doa tidur tak bangun sembahyang tahajud pula. Lepas-lepas doa, Quran pun tak buka juga. La, tuan-tuan, setiap dakwaan akan diminta bukti. Dengar ni kata-kata ulama, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Al-bayyinah 'alal mudda'i, orang yang mendakwa akan dituntut keterangan. Jangan buat dakwa saja, semua orang boleh dakwa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau yu'tan nasu bid'awahum
kalau diberi setiap orang itu apa dia dakwa, menasihat orang akan dakwa, darah orang, harta orang, ini hak saya, ini hak saya. Setiap orang yang dakwa, al-burhan, bawa mari bukti. Baru kita kemas, bawa mari bukti. Mana bukti? Oh, saya cinta kepada Allah, mana bukti? Cinta kepada Allah, undang-undang Tuhan tak tepi. Ambil undang-undang lukrek didakapi. Macam mana? Cinta kepada Allah, kalamullah tidak dihayati, tetapi geng-geng wasafi yang dilayani. Tak salah tuan-tuan, berwhatsapp lah sebagai satu alat, tidak jadi masalah. Tapi kalau setakat pagi, petang, siang, malam duk main geng wasafi, Quran dalam Quran juga tidak dibuka, tidak dibaca, di mana tanda kita cinta kepada Allah? Tengok. Bila diminta bukti, baru ternampak. Orang ni betul dakwaan, orang ni palsu dakwaan. Jadi sekarang ni para jemaah sekalian, bagaimana kita nak tunjuk? Kita nak buktikan bahawa dakwaan kita benar. Apa dakwaan benar? Betul sungguh apa yang kita kata. Aku sayang kepada Allah. Ingat kata-kata Sayyidina Osman. Tuan-tuan boleh tulis kata-kata Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Kalaulah orang itu betul cinta kepada Allah, dia tidak akan jemu dengan kalam Allah. Baca Quran rasa payah nak berhenti. Tu baru betul. Kenapa tak break lagi tu? Satu surah lagi, berasa sedap. Pagi-pagi kita tadabbur ayat Allah, walaupun 2-3 ayat sepagi, 4-5 ayat, tapi kita rasa ada nikmatnya hari ini. Sebagaimana resahnya kita apabila putus internet, tak boleh jumpa kawan, tak boleh bercakap dengan anak, biar kita juga resah. Bila internet tak ada, tak boleh nak tadabbur Quran. InsyaAllah, itu tanda-tanda cintanya kita kepada ayat Allah, untuk kita hayati, untuk kita tadabbur, untuk kita pelajari. Biar mari situ. Kalau ada sini sifat kita, Allahu Akbar. Boleh sujud syukur kita kepada Allah, Ya Rabbi. Sebagaimana Allah Ta'ala ajar kepada Nabi SAW, waqul Rabbi zidni ilma. Allah ajar kepada Nabi, qul, katakan ya Muhammad, mintalah ya Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan padaku ilmu. Mari semua para pelajar, kita jadikan doa kita pagi, petang, siang, malam. Jangan baca qul, waqul tak payah, itu arahan. Kita baca bermula dengan Rabbi. Coba tulis, tolong tulis kepada pelajar kita ni, Rabbi, Rabbi, mudah ya Arab ni. Zidni, Zai, Dal, Nun, Ya. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku ilmu yang berkat, ilmu yang mendekatkan aku kepadamu ya Allah, ilmu yang menjadikan kita cinta kepada Nabi SAW, ilmu yang memberi panduan untuk kita beramal. Kalau setakat ada ilmu ya, boleh buat apa ni, cakap besar, aku belajar semua tu. Apa awak ni? Ini satu penyakit nama dia. Bila orang buka kitab nak mengajar, mula mari pertikai. Ustaz ada sanak ke mengajar tu? Sanak ada sanak. Sanak tak sanak pun duduk depan ni. Kalau salah baca, salah huraian, tegurlah. Hidup sibuk dengan sanak tu, tak apalah. Sanak ni salah satu disiplin ilmu dalam dunia Islam ni. Tidak kata salah, tapi sombong sangat tu kenapa? Ni ada seorang tu, dia bila tengok orang mengajar, dia sibuk tanya sanak. Ya, kita tanya, awak ada? Oh ada. Adik cuba baca. Baca kitab letak pukat, tak tahu ke mana. Syarah ikut C kata orang. Apa? Sibuk dengan sanak, tak tahu baca kitab. Lah. Kita ni kadang-kadang ilmu tu nak jadi satu bahan untuk nak merendah-rendahkan orang, untuk nak menjatuhkan orang. Kita kata bukan ilmu yang bermanfaat itu. Ilmu yang bermanfaat, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, di awal kitab Ihya, dan dinukil juga dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, dalam kitab Bimbingan Mukmin. Dia kata apa? Definisi ilmu yang bermanfaat itu, ilmu, tanda tuan-tuan, ilmu yang bermanfaat ialah
Ilmu yang mendekatkan kamu kepada Allah, menguatkan kamu beribadat dan menjauhkan kita daripada maksiat. Itu dipanggil ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak, walaupun tinggi mana ilmu kita, besar mana kedudukan kita, CJ kita besar mana, tak ada faedah di sisi Allah Azza wa Jalla. Ana waktu belajar di Mekah, musim perang Teluk yang pertama, arwah Saddam Hussein dia tawan Iraq dulu. Dia ada masa tu perang, universiti tutup. Nak balik Malaysia tak boleh. Dia duduk Mekah. Belajar kitab. Khatam kitab Bukhari, dia punya sanak dia gulungan besar gulung. Dia punya gulungan. Kata puas hati sanak ni. Kita kena gulung pikul balik baru nampak letak-lekat di dinding. Ini sanak saya. Baru sedar orang nak mengajar akak kita. Ni sanak ni ada ni. Baru puas hati. Kita sekarang ni duk bangga dengan saya ada sanad. Pemegang sanad daripada kitab ini kepada pengarang dia. Baca kitab tak betul. Huraiannya salah. Apa faedah sanad tu? Kata sanad tu penting. Ada tempat-tempatnya memang sangat penting. Karena itulah masyhur di kalangan ulama salaf dikata al-isnadu minad-din. Sanad itu daripada urusan agama. Sebab apa? Kita nak tahu hadis ni sahih tak sahih? Imam hadis Abu Daud meriwayatkan, hadatsani fulan sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, rawi dia semuanya thiqah. Jangan pula kata rawi thiqah pembohong. Ini cerita kita yang buat bohong. Kita nak kaitkan dengan rawi-rawi yang thiqah. Ini juga satu pembohongan, satu kelentongan, satu penyelewengan di dalam dunia ilmiah, dunia akademik. Jadi kita doakan sentiasa dengan doa Rabbi zidni ilma. Nanti kita bagi lagi doa lain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ini doa-doa yang menarik, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Baik. Orang yang beriman, beramal soleh, syarat-syarat dia sudah disebut tadi. Dan ana haraplah insya-Allah para pelajar yang mengikut kelas kita ni sudah faham bila sebut amal soleh, dia punya syarat. Qabulul amal juga ada syarat, dua syarat juga. Ikhlas dengan ikut cara Nabi beribadat. Alhamdulillah. Jadi dua syarat ni jangan lupa, jangan tinggal. Kalau tidak kita yang ketinggalan zaman. Baik. Setelah kita dengar kumpulan yang pertama, orang soleh, orang yang baik, orang yang bahagia, Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan sekali lagi kumpulan yang kedua yang terpisah di akhirat esok. Kita kata na'udzubillah, kita minta perlindungan Allah Taala daripada kumpulan ini. Tengok ayat 16. Wa ammal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah. Dan sebaliknya, kumpulan orang-orang yang kafir, na'udzubillah. Jadi Allah Ta'ala ni maha kaya. Hikmah dia akan sebut beriman, orang beriman, orang kafir, supaya kita buat perbandingan, ambil perhatian. Orang dan sebaliknya kumpulan orang-orang yang kafir. Satu kafir. Wa kazzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami Quran, tak percaya dia. Sebab tak percaya itulah dia jadi kafir. Kalau dia percaya, dia beriman. Wa liqa'il akhirah, serta mendustakan pertemuan hari akhirat ini. Itu sifat-sifat kafir belaka tu. Orang beriman dia akan percaya kagak akhirat, cuma persiapan tidak mantap. Itu lain. Orang yang beriman tidak akan mendustakan Quran, cuma dia tak pakai Quran je, dia pakai lukrek punya undang-undang. Itu lain. Tapi orang kafir ni package. Bila dia kafir, dia mendustakan Quran dan tak percaya kepada hari akhirat. Itu dia panggil package ahli neraka. Na'udzubillah. Kita ni ada package ke atas dunia ni, menawarkan package sekian-sekian. Mana package ahli neraka ni, kafir, mendustakan
dan tak percaya kepada hari akhirat. Apa jadi dia? Apa jadi dengan kumpulan ini? Faulaika fil azabi muhdarun. Maka mereka akan tetap berada dalam azab seksa selama-lamanya. Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah yang kita minta pertolongan untuk menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Muhdarun. Mereka akan berada di sana. Jadi kata di para ulama, muhdarun makna tempat kembali mereka lah. Tempat dia tinggal di dalam neraka. Na'udzubillah. Baiklah para jemaah sekalian. Setelah jelas kepada kita dua kumpulan yang akan terpisah, orang yang soleh duduk dalam nikmat yang berpanjangan. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu meriwayatkan daripada Allah, dia panggil hadis qudsi. Nah, Allah kata apa? A'dadtu li'ibadil mu'min ma la 'ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Syurga yang aku sediakan kepada hamba aku itu tak pernah ditengok oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah khayal oleh hati. Yang kita duk khayal, macam syurga. Dan kita bila begitu pergi mana-mana tempat kita tengok, comelnya macam syurga ni. Konon-kononnya macam syurga. Nabi kata, Allah Ta'ala firman dalam hadis Qudsi, surga tak pernah ditengok oleh mata, tak pernah dikhayal oleh hati. Bagaimana? Tunggu. Jangan duk mikir bagaimana, kita mikir bagaimana juga nak sampai ke syurga. Itu yang kita kena fikir. Sebab itulah tidak boleh, dia panggil i'tidak fi doa, melampau dalam berdoa bila kita hantar menu ke Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak syurga yang ada 1000 bilik. Setiap bilik katil daripada emas, ada bilik daripada perak, ada bilik daripada yakut. Dia kata ini orang tidak dalam doa ni, melampau dalam doa. Jangan. Minta ya syurga. Allah marzuqni al-firdaus al-ala minal jannah. Cukuplah. Tuhan dah cakap dah kan? Aku sedia dalam syurga tu, tak pernah mata tengok. Kita hantar minum buat apa ke Tuhan lagi? Atau kata teluk pula dengan Tuhan? Lah. Jangan diajar Tuhan, kita ajar kita. Kita didik nafsu kita, kaifa wa kaifa, bagaimana? Bagaimana apa? Bagaimana kita nak masuk dalam syurga? Bagaimana kita nak mencapai keredaan Allah? Itu yang sepatutnya kita perbesarkan. Baiklah, para pelajar sekalian. Jangan ada di kalangan kita yang bercita-cita nak pergi neraka, kamu ni pesan-pesan kepada kawan suruh cari dia. La. Itu ayat yang tidak baik. Tidak salah kalau kita nak berpesan kepada kawan, cuma pesan yang ayat yang positif. Kita kata, ya Ustaz, Tuan Guru, Tuan Kiai, jangan lupa doakan kami bersama dalam syurga nanti. Ayat comel kata. Jangan lupa cari saya di mana? Dalam neraka. Ayah, berani kau. Jangan lupa. Ingat kita macam nak pergi Mekah, pergi haji. Cari saya dia, saya maktab 80. Ustaz ni maktab berapa? 100 rakaat tu. Boleh lah. Cari. Tapi kalau dalam neraka orang tak mikir nak masuk neraka. Di antara benda yang jangan dipikir nak masuk neraka. Jangan. Tu perangai Yahudi. Yahudi kata apa? Dia kata dia akan sentuh oleh neraka ayam ma'dudat. Beberapa hari je. Lepas tu surga lah. Mari je pemikiran karut ni. Baiklah para pelajar sekalian, hari ini kita tidak banyak ayat dan tidak banyak juga faedah yang dapat kita simpulkan. Ada 5 faedah ataupun ni, insya-Allah. Baik. Ada soalan daripada pelajar. Dia kata kenapa tidak seimbang? Kadang-kadang satu faedah tu daripada ayat yang sama. Ayat yang sama je faedah dia, ayat lain tak ada. Kita kata, ini ilmu tafsir Al-Quran, kalau nak tafsir, kita tafsir semua daripada ayat ni ke ayat ni. Jadi bila kita tadabbur, kita ambil mana ayat yang boleh menyentuh fikiran kita.
yang boleh menggerakkan perasaan kita, itu dia panggil ayat. Itu tuan-tuan kena faham juga. Kadang-kadang faedah yang kita baca 10 ayat, tapi faedah dia daripada 2 ayat saja. Mungkin daripada 1 ayat, mungkin daripada 1 kalimah daripada Quran yang kita ulaskan. Sebab dia punya manhaj, metod kitanya dalam faedah-faedah ni, kita tengok dari dalam kitab kita ni, alhamdulillah, tuan pengarang, panel pengarang kitab ini, dia kumpul fawaid daripada pelbagai tafsir. Mungkin 10 tafsir, 20 tafsir dia bawa sini. Jadi kita pun tolong kutip. Kadang-kadang, tuan-tuan ingat, satu-satu kuliah kita ni, 5 ayat ke, 4 ayat ke, 3 ayat, fawaid dia sampai kepada 20 atau 30. Tapi anak ringkaskan, ambil 10 je. Supaya manhaj kitanya, manhaj 10. Kalau ada. Kalau tak ada, manhaj setakat mana yang kita ada. Anak pun tak mampu juga nak korek banyak lagi. Kalau korek, jumpa je. Sebab tadabbur Quran ni, kata di para ulama, bahrun la sahilalah. Itu bahasa Arab kata, ilmu tadabbur bahrun la sahilalahu, lautan yang tidak berpantai, lautan yang tidak bertepi, tak ada pantai. Mana luas ilmu tu. Lagi tinggi kita perhati kepada ayat Allah, lagi banyak yang kita dapat. InsyaAllah itu manhaj. Harapnya para pelajar boleh faham, boleh faham dia punya manhaj ataupun metod, kelas kita ni, insya-Allah. Tuan-tuan berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni sudah ada sahabat kita yang 2-3 orang yang menulis dan publish balik dalam Facebook dia ringkasan kepada apa yang kita belajar ni. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan ada tim sahabat-sahabat kita pemuda yang bersedia untuk tulis mula. Anak-anak mula daripada ayat juzuk yang ke-30. Juzuk Amma Yatasa'alun sampai surah An-Nas. Kita cuba tulis balik tafsir tadabbur kita ni, walaupun secara ringkas, mudah-mudahan menjadi satu ilmu yang bermanfaat, yang dapat dikongsikan maklumat kepada pelajar-pelajar kita dan menjadi jarah ilmu sedekah jariah yang pahalanya berterusan, insya-Allah. Ya Allah, rezekikan kami satu pasukan tim yang bersedia untuk melakukan kerja ini, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Saya tak pastilah. Kadang-kadang orang akan tulis lepas mati, macam arwah Tok Guru. Lepas dia tak ada dah, barulah orang mula kumpul balik, tafsir-tafsir dia daripada kaset dia, daripada alat-alat rakaman yang zaman dulu lah. Zaman kita ini alat ni lah. Alat media ni, Facebook ada, di YouTube ada. InsyaAllah. Baik, para pelajar sekalian, boleh faham kita punya manhaj. Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada fawaid. Fawaid yang pertama, Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu. Ayat kita ni, Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu. Allah yang menciptakan, kemudian dia kembali. Dia ulang balik penciptaan ini. Ayat ini menunjukkan Allah huwa al-munsyid. Allah yang menciptakan. Allah yang mengembalikan balik makhluk ini biqudratihi, dengan kuasa dia. Maknanya semua perkara ini akan kembali kepada Allah. Nombor satu, kita kena letak situ. Bila kita ingat kita nak kembali kepada Allah, kita tidak akan berani langgar hukum Allah. Orang berani ni sebab dia terlupa. Bagi orang beriman, dia terlupa. Kalau orang kafir memang dia tak percaya. Kita ada 2 manhaj. Satu dia panggil terlupa, satu lagi dia panggil tak percaya. Jadi orang kafir tak percaya, kita orang beriman lupa. Orang beriman terlupa. Baik, yang kedua. Faedah yang kedua, Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu dilalatun ala. Ayat ini menjadi dalil bahawa al-ba'tha bukan ciptaan baru, lakinnahu i'adah.
Dibangkit semula itu menunjukkan kepada i'adah, maknanya kembali semula. Ulang balik. Nah, bukan makna ciptaan baru, orangnya sama. Kita tu kita lah. Cuma berbezanya bila masuk dalam syurga nanti, kita sudah tua, tak ada tua. Tak ada orang tua dalam syurga. Kerana itu bila orang mari perempuan ni, dia berhias, janguk, sampai nak pergi cari susuk lah, nak cari apa, nak suruh nampak dia comel, dia nampak dia muda. Kita kata, puan, tak usah duk susah-susah. Beramallah dengan baik, ikhlaskan ibadat, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, puan akan jadi muda. Dia kata, ini dia ingat ke muda atas dunia. Kita kata atas dunia ni tua, tak boleh nak undur dah. Sebab itu Nabi kata semua penyakit ada ubat illal haram, kecuali tua tak ada ubat. Jadi apa dia nak cantik, nak jangok, beribadat yang baik-baik, salihah, insya-Allah puan akan kembali semula umur 30 tahun dalam syurga nanti. Jangan duduk sibuk. Dia panggil dalam ayat ini menunjukkan kembali semula di akhirat, bukan ciptaan baru, tapi dia nama i'adah. Nama ulang balik. Alhamdulillah, kita ulang balik. Baik. Dalam ayat tadi, wa yauma taqumus sa'at yublisul mujrimun. Ayat 12 tu. Jadi pada hari kiamat esok, orang kafir putus harap. Tak ada harapan lagi lah nak dapat rahmat Allah Ta'ala. Ay la yajidil musyrikuna. Orang kafir pada hari kiamat tidak ada hujah, tidak ada lagi harapan mereka untuk nak keluar daripada neraka, nak mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tak adalah. Putus adalah harapan dia. Na'udzubillah. Kita orang beriman ni ada aset, ada penyangkut, kata orang. Walaupun dia ni ahli ma'asi, ahli maksiat yang begitu dahsyat, tapi masih lagi ada iman, dia akan keluar daripada neraka nanti. Baik, yang keempat, wa ammal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati faulaika fil azabi muhdarun. Dalam ayat yang ke sebelum dia, tengok, wa ammal ladzina amanu wa amilus fahum fi raudatin. Orang yang beramal, orang yang beriman, amal soleh, duduk dalam taman syurga. Tengok dalam ayat Quran ni, zikra zakara fil mu'mini al amal soleh. Allah Ta'ala sebut orang mukmin masuk syurga dengan sebab amal soleh dia itulah melayakkan dia ke syurga. Macam mana pula dalam hadis Nabi kata tidak ada orang boleh masuk syurga dengan semata-mata amal soleh. Macam mana kita nak apa ni, nak gabung dengan ayat Quran ni? Kita kata amal kita sedikit, syurga terlalu besar. Mana kita masuk syurga tu dengan limpah kurnia Allah. Kalau nak bayar dengan amalan kita, tak padan. Ana buat contoh selalu kan, 12 rakaat solat sunat qabliyah ba'diyah ni mahliga dalam syurga. Berapa bayar ya kita, berapa minit ya kita solat? Maka kerana itulah masuk syurga itu dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Mau'ud dia panggil. Tapi dalam ayat kafir ni, wa ammal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayat wa liqa'il akhirah walam yadhkur fil kafir al amal as-sayyi. Dia kata apa? Orang kafir dia tak sebut amalan-amalan. Wa amal kafaru bi ayatina fa ulaika fil azab muhdarun. Sebab apa? Sebab amal soleh itu mu'tabar ma'al iman. Kalau kata iman saja tak ada amal soleh, tak cukup. Orang kafir bimujarrad kufrihi, dia kafir je, tak percaya kepada Allah, neraka dah. Dia ni kafir baik ni ustaz, kafir baik. Macam mana kafir baik? Dia kafir dengan Tuhan je, tapi dia tak pernah rogo orang, tak pernah curi barang orang. Dia punya ketelusan, integriti dia cukup mantap. Rasuah dia tak ambil. Riba tak apa, moga bagi dia riba tak ada haram kan, kita kata. Arak kita anggaplah dia riba pun tak ambil, arak pun tak minum, zina pun tidak, neraka juga dia sebab dia kafir.
Tapi orang beriman syarat nak masuk syurga bukan setakat iman saja, kena ada amal salih. Wal fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Itu syarat. Bagaimana pula kita nak taufik di antara cerita ni dengan cerita ada sahabat yang mati dalam perang Uhud tak pernah solat. Banyak juga ni dia punya huraian. Ada dalam riwayat sirah mengatakan seorang sahabat Al-Usairam. Usairam. Dia ni pergi Uhud, masuk Islam, berperang, mati tak sempat zuhur. Tak pernah salat sekalipun pada Tuhan. Masuk syurga dia. Kita kata amal soleh dia tu jihad, dia itulah. Tak salat, dah tak cukup masa lagi nak salat, macam mana? Belum masuk waktu. Ini ayat Quran ni kita kena jamak di antara ayat-ayat yang ada dengan hadis, baru kita nampak begini jawapan dia. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Baik. Oleh kerana fawaid kita tidak banyak, jadi kita hurai sikit. Jadi amal soleh. Orang yang nak jadi apa ni? Orang yang comel, tuan-tuan jangan ada pelik lah. Janguk tu bahasa Kelantan kata janguk mana lawa, cantik, berhias-hias. Kata orang kuat dia ni berjanguk Janguk tu mana berhias. Itu berjanguk. Nak pergi janguk. Bahasa dia lah, bahasa orang Kelantan. Baiklah para jemaah sekalian. Kita ambil satu lagi. Ini saya nak bagi tugas sekali lagi kepada pelajar. Dan anak terima kasih kepada pelajar yang tua dengan yang muda. Bila kita bagi tugas, dia hantar mari. Dia hantar forward mari kepada admin kita. Ustaz, cuba tengok saya punya tugasan. Betul ke saya punya pahaman? Kita kata barakallahu fikum. Allah Ta'ala berkatlah kamu, tuan dan puan, yang buat kerja sekolah ni. Bolehlah kita panggil kerja sekolah lah, kerja rumah. Tengok. Seorang ulama, nama dia Ibnu Ashur. Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala dalam tafsir dia kata dalam surah ini, surah kita surah Ar-Rum ini, ishtamalat ala ayatin, ada beberapa ayat yang Allah Ta'ala detailkan dalil untuk nak membatalkan kepahaman orang kafir, orang musyrik. Dengan 4 permulaan istinaf. Istinaf tu maknanya permulaan ayat dimula dengan Allah. Allahu. Tengok, nanti saya senaraikan ayat untuk tuan-tuan ambil perhatian. Dia kata istinafat mutamasilatul uslub. Istinaf tu dimula dengan gaya bahasa yang berdekatan. Ubtudia, semua ayat ini dimulai dengan lafzul jalalah, dengan nama Allah. Allah. Ia nak menceritakan tentang khabar yang akan berlaku ni hakiki. Allah yang buat. Allah yang atur. Allah. Tengok tuan-tuan. Supaya orang-orang yang ragu celik mata. Allah. Jangan lupa, beberapa ayat yang lepas kita telah tanya. Wala in sa'altahum. Kalau kamu tanya puak kafir, siapa jadi langit? Siapa jadi bumi? Siapa jadi? La yaqulunna Allah. Mereka angkat Allah. Jadi sekarang ni mau tahu Allah, sekarang ni Allah yang ajak kamu berfikir. Tuan-tuan tanda, ayat yang pertama ayat kita ni. Ayat yang kita ada buat hari ni, ayat Allahu ayat 11. Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu. Satu, itu ayat yang pertama. Allah yang mula kejadian, kemudian dia ulang balik. Ayat yang kedua, ayat 40. Depan kita nanti. Ayat 40, surah Rum juga, ayat 40. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum. Allah yang mencipta kamu, kemudian dia bagi rezeki pada kamu. Habis? Mu nak disembah benda lain lagi. Allah yang menjadi kamu, kemudian dia bagi rezeki. Macam kita juga. Orang ni bagi kita bantuan. Tiba-tiba kita pergi terima kasih ke orang lain. Marah tak marah? Logik tak logik? Orang berakal ke macam ni? Tak. Yang ketiga,
Ayat 48 dalam surah ini juga, Allahul ladzi yursilur rih. Maaf. Allahul ladzi yursilur riyaha. Ayat 48. Allahul ladzi yursilur riyah. Allah yang menghantar mari apa dia, riyah mana angin. Riyah tu mana angin yang membawa rahmat kepada kamu. Tiba-tiba kamu pergi bila dapat nikmat. Ayat 48. Allahul ladzi yursilur riyah fatusiru sahaban ila akhirlah. Yang penting tuan-tuan tanda. Allah Ta'ala bagi kepada kamu nikmat, bawa awan mari, bawa hujan, mugi syukur, pergi sembah benda lain. Apa punya kepala macam ni? Yang keempat. Ayat 54. Ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Allah yang menciptakan kamu bermula dengan peringkat yang sangat lemah. Keluar daripada air mani. Duduk dalam rahim, keluar pula kuah-kuah, tak bergerak apa. Lemah kita ni. Tuan-tuan kena ingat, 4 ayat ini istiqnab dimulai dengan kalimah Allah, 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 Allah 4 kali dengan 4 dimensi perbincangan supaya kita berfikir, supaya kita tadabbur untuk nak mantapkan iman kita dan membatalkan akidah kaum musyrikin, mulhidin, kaum yang keras kepala tak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ana harap para pelajar ambil 4 ayat ini, buat kajian bagaimana 4 ayat ini dimulai dengan kalimah Allah nak membatalkan pegangan orang kafir. Boleh? Bersedia? Siapa yang siap jawab boleh PM kepada admin kita. Kita tengok bagaimana kepahaman. Markah akan diberi dia punya hadiah, tuan beli sendiri, insya-Allah. Baiklah, setakat itu dulu. Kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam ayat yang akan datang, ayat 17. Ayat 17 dalam siri yang akan datang bermula dengan Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun, insya-Allah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.